nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my. 12 Julai 2023, Sanusi dedah punca kerajaan Mughriz tumbang. Berita penuh. Alostar. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor mendedahkan punca sebenar Kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Datuk Seri Mughriz Mahathir tumbang pada tahun 2020. Beliau mendakwa PAS ketika itu menawarkan sokongan kepada Mughriz, namun ditolak oleh bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jitra itu, sehingga berlakunya peralihan kuasa di Kedah. Menurutnya, PAS meletakkan syarat akan menyokong Mughriz untuk kekal sebagai Menteri Besar Kedah sekiranya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Katanya ramai yang tak tahu. Saya pernah offer Mughriz. Saya bukan nak jatuhkan dia pun sebagai Menteri Besar ketika itu. Saya cakap, Datuk Seri Mughriz, saya bawa mandat PAS. Datuk Seri beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Semua kerusi PAS akan sokong Datuk Seri kekal Menteri Besar, katanya. Ketika bersiaran dalam program podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Sharil Hamdan pada Selasa. Pengarah pilihan raya PAS pusat itu mendakwa Mughriz sebaliknya tidak memberi sebarang jawapan kepadanya ketika perjumpaan yang diadakan di kediaman Mughriz. Katanya, Mughriz tak beri jawapan. Biasalah dia tak menjawab serta-merta. Saya tunggu 2-3 hari, masih tiada jawapan dari Mughriz. Dia nampak macam tak bersetuju dengan cadangan saya itu. Jadi berlakulah apa yang berlaku, katanya. Menurutnya lagi, ketika pergolakan politik itu, beliau tidak pernah berhasrat untuk mengambil alih jawatan berkenaan daripada Mughriz untuk menerajui negeri bermula Mei 2020. Katanya, selepas PRU 14, kebetulan yang menang kalangan 15 adun. Saya ada pengalaman sikit dalam pentadbiran kerajaan ketika menjawat Setiausaha Politik Menteri Besar Tan Sri Azizan Abdul Razak. Jadi saya dilantik Ketua Pembangkang DUN Kedah, jelasnya lagi. Pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu berkata, tidak pernah berfikir untuk menjadi Menteri Besar selepas bergelar Adun Jenari buat kali pertama pada tahun 2018. Saya berkawan dengan ramai orang ketika jadi Setiausaha Politik kepada Azizan tahun 2008 hingga 2013, daripada pemandu, tukang sapu hingga kepada MB saya jaga, katanya. Mungkin PAS anggap saya lebih berpengalaman. Mungkin itu penilaian yang dibuat PAS. Saya tidak pernah terlintas dalam fikiran pun tidak untuk menjadi Menteri Besar Kedah, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan kena jawab kali ini. Rupanya segala sesuatu ni bermula dengan Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Habislah, sila jawablah. Sekarang baru nak meroyan siapa punya salah. Nah, ahli bersatu, ahli Perikatan Nasional, sila tanya Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Rupa-rupanya PH telah pun mencadangkan supaya MP yang melanggar keputusan whip parti hilang kerusi, tapi Perikatan Nasional tolak. Dan waktu itu, siapa wakil dia?
siapa wakil dia pada waktu itu? Hamzah Zainuddin, dan wakil waktu itu ialah Taqiyuddin Hasan. Sekarang yang paling meroyan siapa? Hamzah Zainuddin. PH cadang, MP langgar, keputusan WIP parti hilang kerusi. Tapi PN tolak 11 November 2023, 12.51 menit petang tadi. Daripada Malaysia Kini. Siapa yang dedahkan ini? Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution Ismail. PN sendiri telah menentang cadangan daripada PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan WIP parti masing-masing. Perkara itu didedahkan sendiri oleh Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail, yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenaan bersama dengan dua lagi wakil daripada PH, yaitu Gobind Singh Diop dan Hanifah Maidin, bila tahun 2022. Jadi ada bukti, bukan sembarang cakap nih, ada bukti. Tak percaya, tanya Gobind Singh Diop dan Hanifah Maidin. Siap ada tariknya lagi tahun 2022. Menurut beliau, menurut Saifuddin Nasution ini, pendirian PH, tindakan MP ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan WIP parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya, dan apa saja RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil haruslah diadakan. Juga MP yang dipecat oleh parti kerana melanggar disiplin dan perlembagaan parti dikira hilang kerusi. Malangnya pada waktu itu, PN pada masa itu diwakili oleh Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan cadangan Pakatan Harapan PH di atas, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Saifuddin berkata, disebabkan bantahan daripada Perikatan Nasional itu, Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku pengerusi jawatan kuasa itu telah mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan diterima. Akhirnya keadaan sebagaimana yang dikira, MP hilang kerusi. Istihar masuk parti lain. Istihar jadi MP bebas. Istihar sokong Perdana Menteri. Tidak hilang kerusi, kata Saifuddin. Yang hilang kerusi hanya yang masuk parti lain dan istihar jadi MP bebas. Itu sahaja. Istihar sokong Perdana Menteri tidak hilang kerusi. Sementara itu, Wan Junaidi memberitahu Sinar Harian bahwa ketika dia mengetuai pasukan khas, dia sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompangan menerusi draft asal penggubalan RUU berkenaan seperti yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin. Tapi katanya draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak oleh Jemaah Menteri. Susulan terdapat 4 menteri kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa yang disertakan. Klausa itu yang ditolak itu menyatakan kalau seseorang ahli parlimen bertukar sokongan di Dewan Rakyat terhadap blok berlawanan, mereka tetap akan dikira melompat parti walaupun tidak istihar keluar atau dipecat parti. Apabila draft asal ditolak, barisan kabinet, saya terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya, jelasnya. Wan Junaidi berkata dia telah memberi amaran mengenai kelompangan akta itu pada Jemaah Menteri pada April 2022. Katanya, saya sendiri terlibat dengan banyak sesi libat urus bagi membincangkan draft RUU ini bersama ahli-ahli parlimen seperti parti. Namun ketika itu WIP Bersatu tidak menyokong draft asal. Dengan Jemaah Menteri tetap mahukan kelulusan draft RUU anti lompat parti dicapai secara konsensus, saya tiada pilihan lain, katanya. Saya turut akur apabila satu draft baru RUU berkenaan yang disiapkan Peguam Negara bagi mengganti draft asal saya. Akhirnya diangkat ke Dewan Rakyat, jelasnya. Sejak bulan lalu, sudah ada 4 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim.
bagi mendapatkan peruntukan pembangunan sebanyak 3 juta setiap tahun. Semalam Bersatu dilapor telah mendesak agar akta anti lompat parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Siapa yang menyebabkan kelemahan itu? Denyut nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.